Hello, welcome back to channel Man Azan again. So hari ni kita akan buat simple punya story. Biasanya hari tu kita dah cerita banyak cerita pengalaman berdasarkan realiti, dan kali ni pun realiti juga, dan kita akan buatkan cerita pasal toxic, bully and anything lah pada minggu ni. Jadi kita akan bagi team kita dulu. Kita ada Tia, kita ada Masha, kita ada Iya, kita ada Rahim, kita ada Amin Jingga, dan kita ada Amin. Jadi kita akan start kita punya cerita. Let's get started. So kita pertama kali sebelum saya start, kita ada Amir Haris. Jadi kita nak cerita pasal apa orang kata, pengalaman kau pernah kena toksik ke, pengalaman kau kena bully ke, anything, benda-benda yang kau trauma lah, apa-apa yang pernah jadi dekat diri kau sebelum ni. So kau boleh cerita kat depan lah. Okay, ni pengalaman saya ni tak adalah toksik mana pun. Dia dengan member lah, tak ambil hati pun sebab tawan dulu umur berapa kan. Okay, and benda ni jadi waktu form 3. Masa saya form 3 tu saya 15 tahun lah. Yalah. Okay, yang benda ni kena toksik adalah biasa kat sekolah, ejek bapak kan. Ejek bapak and okay, macam saya terangkan dulu diorang ejek apa. Nama bapak saya Nur Zaidi tau. Saya tak boleh bayangkan diorang, tak boleh tahu macam mana diorang boleh dapat and okay, diorang D kat belakang tu, diorang pergi letak judi. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan, tapi bagi diorang adalah nak sakit hati kan, semua benda diorang buat. Bapak saya tak main judi pun, tapi dia cakap Zaidi macam tu kan. And waktu tu pernah satu hari saya kena kau-kau. Memang setiap masa lah, classmate yang Melayu lelaki rapat-rapat semua ejek kan. Pernah jadi waktu tu saya koyak gila lah. Siapa tak mental tu sebab main dengan bapak kan? Bapak kan mental. Tapi sekarang kita orang masih kawan rapat lah. Kawan-kawan saya dulu classmate memang ejek. Jadi buncet dia cakap itu. Tak tahu sekarang macam mana sekolah. Macam saya pun dah lama tak sekolah. Macam zaman dulu tu kira memang main nama bapak lah. Memang nama bapak. So sebenarnya tu tak gemar tak boleh dibudayakan tak sebenarnya. dibudayakan. Sebab mungkin ada orang yang memang kita tak tahu mak ayah dia dah tak ada. Mak ayah dah tak ada, tiba-tiba kawan bahan pula kan. Sekarang kalau boleh budaya tu jangan ikut lah. Kalau boleh yang guna nama bapak tu korang boleh stop lah. Guna ejek-ejek, shaming ke ataupun errors apa-apa tak baik. Itu memang tak elok sebenarnya. Untuk adik-adik sekalian, kalau boleh pergi sekolah untuk tuntut ilmu, bukan untuk ejek nama orang, bukan untuk kacau orang lain lah. Tak dapat apa pun. Tak apa-apa. Nanti bila awak dah keluar, nanti awak akan tahu yang betapa menyesalnya tengok kawan awak yang awak ejek tu mungkin lebih berjaya daripada awak. Betul. Dan awak rasa bersalah nak tegur dia sebab awak kena dengan dia dulu. Tapi saya tak ada ambil hati pula. Tak apalah, mungkin Amin muka kawan-kawan rapat. Kawan-kawan rapat biasa tu ejek-ejek. Benda tu mak ayah kita tak tahu sebenarnya. Tak tahu. Mak ayah saya dulu pun kena juga, tapi diorang tak tahu nak ejek nama ayah saya macam mana sebab nama ayah saya ni tak lain sikit, Nurul Yadi. So macam tak tahu nak cakap apa. Saya tengok kawan-kawan saya ejek each other tu macam aduh apa hal nak kena sebut nama. Tapi tak dapat nama bapak dia, cari nama atuk. Dia atuk cari nama ni. Betul dah. Nama atuk. Kalau boleh dia dapat semua tu, dia kira collection lah, sampai moyang sekali dapat lah. Tapi benda tak manfaat. Saya tak pernah kena lagi lah orang ejek mak ni sebab mak ni tu paling sensitif kan. Mentaliti sekarang ni bergantung pada diri awak sendiri, bergantung pada awak lah. Semua tu terpulang pada diri awak. Kalau awak aja orang yang lebih baik ataupun orang yang bukan baik, sebenarnya itu dah datang pada awak. So stop. Kalau boleh 2022 ke atas ni mungkin kita lahir generasi yang lebih cerdik. Lebih bijak, lebih berwawasan, lebih sebab korang generasi Z. Generasi Z ni generasi yang bijak, lebih bijak dari kita orang, lebih tahu, lebih modern. So stop lah. Umur 18 pun ambil SPM. Betul? Dia lambat sikit lah. Betul, tak apa. Thank you Amir. Itu adalah cerita betul. Saya pun kena, dia pun kena. Okay, tak apa, itu pengalaman kita orang sangat tak okey lah itu. Tak best. Tak apa. So kita bagi tu next pula. Jom. So kita ada yang kedua punya. Okay, kita akan bagi dekat Ilya. Jadi Ilya, untuk topik kali ni adalah berbicara pasal toksik, atau awak pernah kena bully, atau awak sendiri yang buat benda tu. So benda ni sebagai cerita toksik, bukan pasal psycho. Tak kisah anything. Psycho boleh. Saya pernah jumpa seorang lelaki yang psycho. Masa tu saya baru habis sekolah SPM lah, macam tu. Belum masuk study lagi time tu, dalam 18 tahun kot. Dia umur dia dalam 24 ke 23 ke 25, macam tu lah, 20 lebih lah. And then Ilya tak pernah declare sebagai dia punya something, tapi just berkawan, tapi tak ada sebagai macam mana? Tak ada declare macam tu lah, tak ada declare. And then dia ada nombor Mak Ilya juga. Dia pernah jumpa Mak Ilya juga. So dia dapat nombor, dapat mak ke ataupun memang you bagi nombor tu? Kan I bagi. Dia dapat sendiri, dia cari? Dia dapat sendirilah. Ada satu hari tu Ilya pelik. Mak Ilya tengah mandi tau. Ilya tengah tengok WhatsApp Ilya lah kan. Dia tengok-tengok, lepas tu tiba-tiba Ilya buka lah chat Mak Ilya. Lepas tu Ilya nampak online, tapi Mak Ilya tengah mandi. Nampak macam pelik, something pelik kat situ. Lepas tu Ilya tanya Mak Ilya, Umi bawa phone ke dalam tandas? Lepas tu kat situ baru Ilya tahu yang sebenarnya dia ada buat WhatsApp web dekat Mak Ilya punya WhatsApp kan. Kira
dia macam nak sibuk kita orang punya privacy. Chat Umi chat dengan ayah, macam sibuk nak tahu lah. Lepas tu dia psycho. Kalau Ilya tak mau dekat dia kelar badan dia. Dia sakitkan diri dia lah. Dia sakitkan diri dia. Dia pukul-pukul diri dia, pam gitu. Sebab saya pernah dengar cerita daripada dia sikit. Pisau apa yang kecil tu? Pisau selit. Lebih kurang lah. Lepas tu dia pernah hantar video dia dekat Mak Ilya, dia macam ni. Ilya tak dapat video tu, tapi Mak Ilya ada bagi tahu kat Ilya dah. Depan cermin, dia ambil video dia depan cermin, tapi dia pegang pisau. Dia macam kau macam tu lah. Dia hantar dekat Mak Ilya, dia cakap aku kau lah. Dia macam nak takutkan Mak Ilya ke macam tu lah. Lepas tu ada satu hari tu, masa tu Ilya nak study. Ilya dah pernah pergi dah. Ilya dah pernah pergi dengan Mak Ilya. Dia hantar barang apa semua lah kan. Lepas tu ada satu hari tu Ilya ada pergi sendiri ke UM, naik bas sampai TBS. Lepas tu tiba-tiba dia ada dekat TBS juga. Sebab Ilya time tu dia ni jumper. Bukan. Dia jumper. Sebelum Ilya sampai sana, dia nak bagi iPhone tau. Time tu dia nak bagi Ilya iPhone 7 Plus time tu. 7 Plus. Kenapa? Oh, tak. Ilya tak mau sebab Ilya rasa macam kalau dekat WhatsApp tu pun dia dah sibuk nak tahu privacy. Ilya takutkan dalam phone tu dia macam mana boleh tahu kita punya location ke apa. Ilya memang takkan ambil. Maybe kalau kita ambil maksudnya kita nak accept dia. Dia sampai dekat TBS tu, dia macam memaksa Ilya ambil phone tu. Ilya tak adalah lari. Dia macam Ilya jalan laju. Lepas tu dia paksa-paksa nak suruh ikut dia balik. Macam ikut dia naik kereta lah. Tak payah naik Kereta apa tu? Sibuk lah ya Allah. Lepas tu Ilya bagi orang sekeliling dengar lah. Ilya jerit bagi security, panggil security macam tu lah. Lepas tu security tak lama tu dia datang. Lepas tu Ilya lepas lah. Esok ke malam tu lah Ilya ada call polis. Lepas tu polis tu cakap esok datang dekat balai. Lepas tu Ilya cerita and then polis tu dia tunjuk lah yang video dia pegang pisau apa semua dekat polis tu. And then polis tu call dia. Polis tu dia bagi amaran dekat lelaki tu kalau dia kacau Ilya lagi, maksudnya dia boleh ambil tindakan lah. So cerita ni adalah based on true story pada Ia. Saya pernah dengar cerita ni sebenarnya pada Ia. Laki ni dia tambahan bonus yang Ia tak cerita, dia ada pakai benda tak patut lah kan. Untuk Ia dia pakai ilmu hitam untuk sikit. Mak Ilya sekali. Sebab lepas daripada yang polis tu, Ilya dah block semua benda lah sosial media dia tak mau. Tak kisahlah dia tengok daripada fake account ke apa, dia tak kisah. Tapi Ilya dah block nombor-nombor semua tak nak. So macam ni lah, tak kisah kat luar sana cerita Ia. Maksudnya kepada lelaki maupun wanita yang ingin mencintai seseorang, ingin crush kat orang tu ataupun betul-betul suka kat orang tu, kalau boleh kan, jangan sesekali melibatkan benda yang dilarang oleh Allah lah. Maksud khurafat, benda buat khurafat ni memang salah. Lepas tu jangan buat benda-benda yang bukan. Benda-benda yang sampai memudaratkan keluarga orang tu, sampai mental tak dapat. Mungkin tu bukan jodoh awak. So awak tak boleh nak push. Kalau ada jodoh ada. So awak dah cuba ikhtiar, awak jangan buat benda sampai lebih-lebih lah. Saya sendiri pun tak web WhatsApp. Saya pun ni tak masuk web WhatsApp dia gitu. Gitu. Itulah itu. Okey, jadi itu adalah cerita pengalaman untuk orang luar sana supaya jangan percaya. Lagi-lagi orang korang baru kenal nak bercinta kan. So please hati-hati. Okey, so kita teruskan untuk next part. So kita akan teruskan kita punya pembicaraan nombor 3. Kita ada Masya. Saya Masya. So Masya, you dah tahu dah kawan-kawan awak sedang bercerita melebar-lebar. Awak perlu cerita pengalaman awak. 3 lah, tak kisahlah. Awak kena toksik ke, kena bully ke, kena anything. Ni adalah contoh toksik. Tak ada kurang. Okay, Assalamualaikum. So macam nak cerita yang ni kisahnya pada tanggal cerita dah waktu saya sekolah menengah. Saya baru form 2 waktu tu. Masa tu biasalah form 2 kan, ada form 1 kat bawah. Dia memang cerita dia tak ada nak pendek lagi kan, memang nak kena panjangkan. Okay, masa saya form 2 tu ada form 1 baru masuk. Dan waktu tu dia kisah saya kena bully lah. Masya kena bully kan? Saya kalau anda pun tak pernah, tapi masa sekolah menengah waktu form 2 pernah. Okay, dia macam ni. Ada satu batch saya lelaki, dia suka kacau saya tau. Awek dia form 1. Dia orang baru lepas dating, baru tangga ke apa saya tak tahulah. Tapi saya jalan nak ke kelas. Lepas tu bila saya nak masuk kelas tu, Pak U dia kata macam ni, Masya. Lepas tu saya macam macam tu. Dia cakap, hang ni tu sakit good. Dia macam Saya kurang faham bab yang dia tu. Saya jalan straight, lepas tu dia berselisih dengan saya. Dia cakap, Masya. Tu saya macam, so dia macam kalau berselisih tu macam drama Korea sikit tak ada? Tak ada lah, macam biasa je. Dia ke sini, saya ke sini. Awek dia kat belakang. Lepas tu awek tanya saya tak kenal pun awek dia tu siapa. Dalam bahasa utara. Girlfriend bahasa dia. Utara. Cuba cakap dalam versi bahasa utara. Utara dia macam ni. Awek dia kat sini kat saya. Dia kata, dia kata apa kat hampa? Tu saya macam saya cakap lah apa yang dia cakap tadi. Cakap Masya, lepas tu dia cakap tu. Lepas tu saya tak tahu kata tu girlfriend dia. Tak tahu awak baba. Tak, dia cakap lah pelik. Lepas tu tak apalah. Lepas tu awek dia macam ni kat saya macam
Betul awet dia pi. Saya betul tak apa. Lepas tu, esok tu ada geng form 5 mai. So bila part yang bully tu? Sabarlah. Oh, belum lagi. Nak cerita kenapa kena bully. Geng form 5 mai perempuan. Dalam 4 orang macam tu. Panggil Masya. Kawan-kawan saya pun macam Syah tu panggil. Saya fikir kenapa? Lepas tu dia kata saya nak ampas ke. Power dia. Nak So ampas memang sekolah dia. awak tu memang gaduh sebab rampas lah. Saya tak pernah gaduh pasal benda tu tapi saya tak faham kenapa saya dikaitkan. Muka you kan drama perampas. Oh tak. Tak, Masya ni dia okey je. Dia tak ada masalah pun. Cuma mungkin drama Korea tadi mungkin dia It's kata not about drama Korea. It's about bully. Oh, dia bully. Dengar Okay. So, sini. Masya Dengar you tertarik. diam Okay. jap. Lepas tu, saya tanya kenapa? Dia cakap, awak kacau boyfriend. Hah? Tak ada. Lepas tu saya cerita lagi benda yang sama. Waktu tu, kawan saya yang boyfriend dia tu ada sekali. Lepas tu, boyfriend dia cakap macam cover-cover lah. Tak apalah, tak ada apa. Jom. Cakap kat kakak ipak dia lah. Lepas tu, tak apalah saya macam, lepas tu tak apalah kali tu kan. Waktu dia saya nak pergi ke koperasi, kedai buku macam tu lah. Saya jalan kawan-kawan, dia bertarik saya bawah tangga, dia sepok saya. dia bertolak-tolak dia sepak kepala. tu dia sepak kuat pam. Tak ada ramai. Sekali je waktu tu. Nak kata kuat tu biasa-biasa je. Sebenarnya macam ni lah. Kalau akak tengok ni, saya tak tahu mana-mana pun. Cuba cerita benda yang betul tapi benda tu difitnahkan oleh lelaki itu. Lelaki tu kata, maybe dia pun tak balik cerita sebab nak cover dengan awet dia. Tapi macam, kenapa aku macam tu? Kenapa Masya time tu? Kau tahu Masya sekarang ni Masya? Wajar. Lepas tu kan, waktu tu Orang tak tahu jumpa Masya cikgu sekarang punya TikTok tinggi. Diamlah. Cikgu disiplin nampak. Dan cikgu disiplin panggil kami 3 orang. Mereka dua, kakak pada budak tu dengan kawan dia dengan saya. Berbaik dalam bilik disiplin dan peluk. Keluar-keluar tu saya ingat dia berbaik tapi tak. Dia pun peli-peli, dia pun kata-kata kot jauh. Tapi tak apa, waktu tu zaman WeChat. Dia pun WeChat saya, dia pun chat saya dalam kat WeChat nak jumpa depan sekolah. Zaman phone tu punya main WeChat Main. Waktu tu depan sekolah lah. Depan sekolah tu dia bercakap kalau tak boleh dalam sekolah sebab cikgu kata nak gaduh jangan depan sekolah. So depa macam nak settle kat luar sekolah. Saya macam dengan beraninya jom lah. Aku form 2, dia form 5. Lepas tu pergi depan sekolah kan. Kakak saya ada. Kira gangster lah tentu. Depa lah gangster. Aku biasa sorang-sorang. Dalam tu dia ada 3 je. Balaci, jambu, taiko. So form 5 sebenarnya takut lah geng dia. Saya dah cakap. Geng dia macam nakal cikgu macam halang nak tanya. Lepas tu kakak saya tengok macam ni je. Ni dia ni saya betul macam tu kan. Dia support saya sekali tu kan. Lepas tu tengok kak saya cakap, lepas tu orang sentuh nak buat apa? Kak saya tanya macam tu. Lepas tu saya support dia balik. Waktu tu ayat luar boleh merecik. Lepas tu kak saya macam, you jijik kakak saya cakap Masa saya sepak tu dia terpelanting ke apa? Tak ada, dia tak pelanting. Tapi dia macam tu, air liur dia mercik. Sumpah, air liur dia mercik. So macam kawan-kawan saya ada kat tu, 2 orang kembar tu dia ada. So dia pun nampak. Lepas tu lepas tu dia pun tak berani dekat. Cuma dia pun kata-kata je. Oh dia berani kata lah. Berani kata. Masa tu you tinggi ke, dia rendah ke? Sama-sama tinggi ke macam mana? Dia orang tinggi dan ada yang seorang rendah dan saya rendah. Ya awak sekejap saya tanya, awak sekolah ke di mana sebenarnya? Tak, sekolah tu sekolah nakal jugalah. Oh, nakal. Ya, sekolah nakal. Lepas tu waktu tu saya menangis lah. Saya cakap bila nak habis sekolah, Waktu tu saya form 2. Tak, actually memang faham pasal sebab tak nak benda jadi terlalu serius. So masukkan macam magic saja usik Masya ni. Tapi yang tahu niat Masya nak bagi tahu yang dia kena anaknya. So basically kalau kepada orang kat luar sana sekolah tak kisah pada generasi sekarang ni macam cakap tolonglah kalau kawan-kawan ke macam kena fitnah ke apa selit dulu, jangan buat kepala tahu, jangan tunjuk kuat. Sebab orang kata apa kat sekolah ni belum tentu awak paling kuat. Kalau awak rasa awak paling kuat, awak jumpa orang yang akan lebih kuat dalam penjara ada, dalam juvana, kata tempat-tempat yang memang lagi keras. So better jangan tunjuk sok keras. So bagi tahulah, bukan kita nak cabar ke apa, tapi lebih baik duduk haluan masing-masing, buat cara awak sendiri, datang sekolah nak belajar, bukan nak gaduh sebab pakwa makwa. Betul. Tak ada apa kata, tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa. Belum tentu BF atau girlfriend awak tu, sorry Masya. Tak apa. Belum tentu BF dengan girlfriend awak tu akan jadi kahwin dengan awak. Tapi kalau ada tu jodoh lah, jodoh pada sekolah. Tapi just nak cakap benda tentu je lah. Boleh tentulah. Tapi sekarang saya tahu je korang tak nak. Jangan beria. Ya. Last saya cakap kalau awak tengok ni, saya tahu adik dia selalu tengok YouTube ni. So, cuba nak cakap lepas macam dia lah dah jadi senior kan, sekarang dah form 5 kan. Jangan bully budak-budak lah ya. Jangan bully lah. Ya, sebab macam ni yang paling nak cakap, kalau apa-apa jadi pun dengar dulu explain daripada orang tu. Jangan tu nak sepak orang, okey? Jangan guna kekerasan. Ya. Sebab awak awak tak tak ada tahu hak. yang pizza tu selalu lembut. Dan saya maafkan dan saya juga minta maaf sebab saya pun berkasar juga, saya bercakap dan saya sepak balik tu saya kasar juga sebab yelah orang dah sentuh kan. Okey, Masya minta maaf atas apa buatan dia dan kalau boleh Masya bukan saja nak melawan tapi Masya kena pertahankan hak dia lah. Sebab itu je lah. Yelah takkan nak biar kita dipukul kan. Kita bukan tunjuk kuat tapi kita just defend hak kita yang tak salah. Okey, so ini adalah penjelasan daripada Masyar. Jadi kepada awak, kalau awak betul-betul nak mohon maaf, awak just personal DM Tak yalah, Masyar. saya dah maafkan. Okey, Bye Masya maafkan. guys, bye.
Okay, so kita akan start cerita untuk barisan Tia pula. Okay, Tia akan mulakan cerita pengalaman Tia, sama ada kena bully atau psycho ataupun anything lah berkaitan trauma yang pernah terjadi dalam saat hidup Tia. Saya sudah melupakan semua. Okay. Itu lagu ke? Tak, saya sudah melupakan. Okay. Tak, betul. Saya melupakan semua benda yang macam yang tak perlu pun saya simpan. Cerita dia macam ni, dia kelakar. Okay. Cerita dia, saya bawa motor ego. Lepas tu saya selisih dengan mak saya. Mak saya naik motor lain. Masa tu mak saya nak pergi rumah jiran. Mak saudara. Mak saudara saya duduk dekat dalam satu taman lah. Sekarang motor tu mak saudara awak ke mak orang ni? Mak punya. Tia naik motor lain. Lepas tu terselisih macam Tia kat sini, mak Tia ada kat sini. Yang tu macam mana? Hindustan pula? Bukan, terselisih. Lepas tu Tia akan belagak kan, buat peace. Lepas tangan dua-dua kan. Bawa motor ego lepas tangan macam ni. Peace kan. Lepas tu Lala jatuh kat pasir. Time tu nak tanya satu soalan je yang penting lah. Soalan satu je yang minta lah. Time tu masa Tia bawa tu, ada lesen tak? Tak ada. Dalam taman je. Okay, so masa usia berapa masa Tia bawa motor time tu? Form berapa tak? Mungkin ni ada pengalaman Tia untuk pandai bawa motor pada Tapi usia sampai sekarang muda. Tia takut pasir kalau naik motor. So, you pernah accident lah dengan pasir tu? Pernah? Accident? You terlanggar siapa? Tak, jatuh sendiri buat macam ni. Oh, macam ni, lepas tu Tengah bawa motor, motor ego kan kalau pulih kan dia laju kan. Lepas tu biar je kan. Dia macam saya perempuan jatuh, lepas tu mak gelak. Ada tak update? Update dekat Twitter? Tak ada. Masa tu dalam WeChat Tia tulis lah Tia Sporting 96. Lepas tu Tia tulis Tia jatuh motor hari ni, gambar Tak ada. Pasal motor ni banyak kali aksiden. Aksiden paling teruk langgar kereta. Alamak, tapi sampai sekarang mak Tia tak tahu. Sebenarnya sekarang mama tengok kan. So nak bayar ke tak nak ni? Tak ada gurau Tak, lah. nak cerita tak? Okey. Cerita di sini. Kawan Tia aja tengok wayang. Lepas tu dia dah beli tiket. Tiket tu dah setengah jam dah. Lepas tu Tia confused. Mall yang mana satu? Tia salah mall. Lepas tu dia marah. Dia kata memang cerita wayang boleh pause pun. Sebab dia tunggu Tia kan. Oh, dia beli lah. Tia pun kelang kabut lah kesian kat dia. Okey. Kelang kabut bawa motor laju-laju. Bulan sampai habis. Masa tu hijau. Traffic light tu hijau. Tiba-tiba merah tak sempat nak break. Atau kereta macam mana boleh hijau tu ke merah? Saya tak pernah jumpa traffic light macam tu. Dah macam dari jauh dah hijau. Dari jauh hijau. Lepas tu kuning merah ke? Kuning merah terlaju lah kot masa tu. Lepas tu tak sempat nak break. Betul, tak sempat nak break. Okey, tak apa, kita bagi. Betul lah, ini kata Okey, betul Tia betul. Sebab masa tu turun. Taklah curam sangat, macam biasa je lah. Lepas tu simpan 4. Lepas tu terlanggar kereta depan. Mak Tia tak tahu benda tu. Dia keluar tak? Dia keluar Masa tu Tia tak ada duit. Masa dia keluar, masa dia keluar daripada kereta tu, dia tengok Tia, dia kata, wah cantiknya orang ni. Tak ada orang kan? Cina. Dia tak cakap apa, dia macam nak settle. Dia tak tanya pun Tia okey ke tak. Kita tanya. Dia cuma tanya, money duit. Dia nak duit. Dia nak ataupun bawa pergi balai polis sebab tak ada lesen. Lepas tu bayar berapa Tia? 400 je. Tapi masa tu tak ada duit. Budak-budak lagi. 400 je. Tak, masa zaman tu mahal kan? Masa tu tak ada duit. Budak-budak. Lepas tu Tia kawan ni pakai duit kawan-kawan, pinjam. Lepas tu nak bayar balik tu kena kerja. Ada bunga tak? Tak ada. Masa sekolah tu Tia kerja. Sekolah kerja apa tu? Kerja kedai, makan. Sebab nak cukupkan 400 tu nak bayar balik CNN. Ada parut ni. Ada parut lagi lah. Jangan tunjuk kamera. Tapi saya tak faham. Cerita Tia ni, cerita kategori mana? Toksik ke? Langgar ke sebab banyak sangat? Kawan tadi saya pun keliru kan? Trauma macam takut lah nak motor laju-laju. Lepas tu langgar pasir. So trauma, kisah main dia adalah pasir lah. Tapi Tia tak serik. Tia tak serik pun. Bawa motor boleh je buat kita jauh. Okay, untuk adik-adik yang tak ada lesen, Jangan pek! kalau boleh jangan bawa motor lah. Kalau boleh. Ini pernah sini nampak Tia masa kita pergi Nuri. Adik ni tanya, adik umur berapa ni? Saya baru aja 6. Biasa lah, memang biasa. Tapi kita tak galakkan lah. Benda ni sebab apa? Apa tujuan lesen ni adalah kita nak jaga keselamatan orang yang betul-betul ada dalam atas jalan raya ni. So orang yang tak ada lesen ni yang memudaratkan orang lain tu yang menyusahkan orang lain. Itulah sebenarnya jawapannya. Tapi tak apa, itu pengalaman Tia. Trauma. So pengalaman main cerita dia adalah pasir tu yang salah. Lepas tu motor tu rosak, kena repair pakai duit sendiri. Tanggung semua. Dengar. Jangan nanti rosak, tak ada lesen. Main dia kena ada lesen, okey? Jadi kita akan start cerita untuk next pula. Rahim. Rahim. So kita nak awak cerita pengalaman yang saya sebut pada topik tadi lah. Tak kisahlah psycho ke, bully ke. Saya trauma dengan ular. Okey. Kenapa? Sebab saya perasan saya kejar awak dengan ular sebelum ni tau. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, masa kat kampung kan, tak tahu lah, tapi ni mak saya cerita kan. Masa tu saya kecil lagi, baby lagi. Lepas tu ada ular tu. Okey. Dia masuk rumah. Rasanya dia nak pergi kat saya kot. Ular pun terpikat dengan awak ke macam mana? Yelah kot, saya kecil-kecil dah handsome. Okey. Lepas tu masa dia masuk rumah tu, tak tahu lah, tak perasan lah, ingatkan macam
Yelah kita tak pasal ular, ingatkan kayu ke apa. Sebab dulu mak saya suka simpan kayu buluh. Orang kampung kan suka tanam-tanam. Kayu macam-macam jenis kayu? Buluh tak silap lah. Buluh. Untuk apa kayu tu simpan? Memang untuk bercucuk tanam macam tu. Kenapa tak simpan benda yang mahal macam kayu golf ke kayu anything? Zaman tu tak ada lagi. Oh tak ada lagi. Zaman tu kayu golf pun pakai kayu lagi. Mula-mula macam mak saya ingatkan tu kayu, macam tiba-tiba dia bergerak dengan laju kan ke dalam bilik. Saat situ lah bila mak saya cerita, saya jadi macam oh ya betul kan. Dia kata dia macam hampir nak gigit lah apa semua kan. So kayu yang macam kayu dia straight ke atau bengkok? Dia straight kayu? lah, dia straight. Kayu tu straight. Nampak macam body dia je lah. Warna apa tu kayu tu? Itu saya tak tahu lah. Oh, tu tak Mak saya tahulah. tak bagi tahu warna. Okey. Tapi dia kata kayu lah kan. Maybe warna So benda tu kayu dia warna tiba-tiba apa, dia bergerak warna coklat lah. macam tu? Bukan? Tak, ular sawa je tak silap saya. Ular bosanya. Ular sawa lah tak silap saya. Bosor. Lepas tu tiba-tiba bila saya dah besar ni, bawa lah pergi zoo negara. Masa tu darjah 5 ke darjah 6 dah. Sajalah nak test pegang ular kan. Kat situ lah bila saya sentuh je kulit ular tu, saya jadi macam geli nak mati. Tak apa kaitan dia takut. Ular tu buat apa ke awak sampai awak tak, tahu? sabarlah nak cerita Oh okey. Ceritalah dulu. Okey, saya suka dengar cerita. Bila saya dah besar, lepas tu saya pergilah zoo negara. Ada macam lawatan lah, tak silap saya, lawatan zoo negara. Lawatan kan, lah, lawatan kan zoo macam kena pegang-pegang ular apa semua kan, pegang-pegang haiwan. Berapa burung. tiket waktu tu? Tu saya tak tahu lah. Bapak saya sponsor time tu. Dari situ lah ada orang macam suruh letak ular atas leher lah apa semua lah. Sebenarnya saya tak nak. Lepas mak saya cerita pasal ular, so saya memang takut ular macam tu. Jadi macam trauma. Binatang tu dia letak je kat badan saya terus menggeliat lah. So bila menggeliat, benda tu lagi macam, biasalah ular kan dia tak boleh macam orang kecoh-kecoh ni kan. Dia rasa macam Cuba tunjuk cara dia punya contoh sikit menggeliat. Sejak situ lah bila dah besar ni, macam kalau ada ular lagi. Saya kurang faham dengan cerita awak. Tapi tak apalah. Mungkin awak trauma lah. Ya, saya memang trauma. Awak trauma. Kalau awak dengar kalau ular awak trauma lah. Main ular dengan saya akan lari macam. So saya harap sebab trauma ni mungkin berlaku dengan mana-mana orang lah. Saya pernah satu hari tu tau, masa dekat cyber tu, saya hampir pengsan ni sebab korang main dari ular. Awak hampir pengsan ke awak lari tu luar? Saya dalam hati saya dah pengsan dah. Tapi saya cuba. Hati awak je lah pengsan. Benar cakap awak tak pengsan. Tak apa, saya bersipati dengan trauma awak. So saya harap orang kat luar sana kalau ada trauma tu memang tak boleh dibuat main lah. Nanti. Okey. Tak, saya serius. Awak serius? Okey, kita bagi next pula. Okey, thank you. So kita dah jumpa 6 orang yang memuja hati. Ini adalah kali terakhir untuk Amar pula. Cerita Amar. Okey, Amar dah tahu kan kawan-kawan cerita apa. So kita nak tahu apa cerita yang best daripada Amar pula kali ni. Amar nak cerita pasal benda apa yang Amar paling takut. Itu susah tu. Sebab semua Amar tak takut, cuma Allah yang Amar takut. Bukan tengok muka je takut dah? Jangan beritahu. Oh, jangan beritahu. Okey, Amar nak beritahu haiwan-haiwan yang Amar tak takut Alright. Harimau, ular, Amar tak takut. Tapi bohong. Kecuali Amar boleh lari dengan satu binatang je Amar kalah. Apa dia? Riang-riang. Benda tu. Cuba terangkan apa benda binatang. Saya sendiri pun kurang. Riang-riang yang benda. Saya sendiri takut awak macam tu. So apa efek dia sebenarnya? Tak ada apa pun. Oh, awak takut bunyi dia lah. Bukan. Akhirnya nak cerita lah. Okey. Punca apa Amar takut. Dulu masa Amar dah jam 4, Amar memang kaki tangkap riang-riang tu. Pergi sekolah subuh-subuh kan sekolah kan gelap lagi. Tangkap tu guna kaki ke tangan? Tak, tangan. Tangan. Amar pula jenis memang suka lah. Kawan-kawan kan datang awal pagi subuh, pintu lampu tak buka lagi, semua tak start lagi kan. Amar kawan-kawan semua cari, pusing keliling sekolah cari kan. Lepas tu jumpa. Memang kan awak tahu kawasan tu banyak dengan riang-riang. Tak tahu lah sebab memang bunyi tu Amar pantang dengan bunyi tu kira nak tangkap lah. So kalau bunyi macam dia bunyi macam mana? Prek you know. So macam mana awak tahu banyak kat sekolah tu sedangkan tempat lain? Tak tahulah sebab kalau pergi kan mesti ada. Sampai Amar simpan dalam poket, kira ada 4 ekor Amar simpan dalam poket. Lepas tu orang tangkap je simpan dalam poket sampai situ lah. Lepas tu Amar dapat satu riang-riang tu, riang-riang askar kan. Ada macam-macam bentuk. Memang ada bentuk lah. Warna dia macam-macam. Lepas tu Amar tunjuk kawan-kawan semua masing-masing siapa paling gempak lah macam tu. Lepas tu Amar ada seorang kawan Amar besar 2 separuh jari je. Riang-riang dia besar gila dia letak depan tu. Amar dia tengok riang-riang tu kan. Lepas tu dia tak terbang. Amar parti riang. Amar rasa macam riang tu tengok Amar. Amar tengok Lepas tu tak apa. Lepas tu Amar tengok macam lain macam riang kan. Lepas tu riang terbang hingga kat hidung. Hidung Amar je kena riang kat hidung. Lepas tu Amar sampai jatuh ke belakang kan. Kawan-kawan semua datang kan. Weh kenapa? Dah riang tu dah tak ada. Walaupun dia berkata riang dah tak ada, Amar rasa macam ada lagi. Amar buat macam tu. Lama juga buat macam tu. Sama.
Lepas tu start tu lah Amar dah mula rasa takut. Sampai dulu ada arwah abah saya lah. Masa tu pergi isi minyak, dia suruh isi minyak. Saya tak keluar sebab ada riang-riang tu lah. Tak boleh, aku main kalah dengan riang-riang. Itulah. Hari tu 2 hari lepas ada kat belakang ni warna hijau. Nak bagi makan anak, nampak dia masuk balik. Walaupun dia mati ke apa So ke. kepada korang kalau boleh jangan, kalau kau nak gurau je tangkap haiwan suka lah. Mungkin itu pengajaran lah. Yelah kan, sebab kita tengah apa seronok kan tangkap haiwan kan. Dia pun ada konco-konco dia juga. Mana tahu haiwan tu yang bukan ni ke kan. So itulah yang riang apa? Riang. Dia panggil riang-riang. Riang cerita pengalaman pada Amar lah. So kita dah habis video kali ni. So saya buat outro dari sini sebab kita pun dah habis konten kali ni. Terima kasih sebab korang stay layan. Korang suka mana-mana cerita, korang boleh just komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Kita jumpa lagi next video. Bye semua. Bye.